Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon STPM yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses STPM 2021 bersama saya Syamira Nazir. Kalau di episod-episod yang lepas, kita telah belajar pelbagai mata pelajaran dan untuk kali ini, kita akan fokuskan mata pelajaran perakaunan untuk kertas 3. Siapakah guru berpengalaman yang akan bersama dengan kita untuk hari ini? Ayo kita saksikan profil beliau. Baik, itulah guru kita untuk hari ini, Cikgu Nurul Nadian. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Sihat, Cikgu, ya? Alhamdulillah. Baik, Cikgu, hari ini Cikgu akan mengajar kami semua mata pelajaran perakaunan kertas 3. Betul, Cikgu? Betul. Khas untuk murid-murid tingkatan 6. Betul. Baiklah, bersama dengan kita hari ini, Cikgu Nurul Nadian ataupun lebih mesra disapa Cikgu Nurul. Ya. Baik, Cikgu, untuk hari ini apa yang Cikgu akan fokuskan terutama sekali dalam Sukses STPM 2021? Hari ini saya akan beri tumpuan kepada format peperiksaan yang sebenar. Baiklah, format peperiksaan yang sebenar. Jadi kepada semua calon STPM yang nak tahu bagaimana cara untuk tackle soalan, sama-sama kita dengar penjelasan daripada Cikgu Nurul. Silakan, Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum, apa khabar semua? Anda semua sekali lagi bersama saya, Puan Nurul Nadian binti Muhammad Rohani, lebih mesra dengan panggilan Cikgu Nurul. Saya seorang guru yang mengajar di Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Kelang, mengajar subjek perakaunan. Hari ini anda semua bersama saya dalam rancangan Sukses STPM 2021 bagi mata pelajaran perakaunan, terutamanya bagi kertas 3. Bilakah tarikh peperiksaan STPM perakaunan semester 3 bagi kohort 2021? Saya ingin menarik perhatian semua calon. Tarikh peperiksaan anda ialah 18 Mei 2022 bersamaan hari Rabu. Masa 11 pagi hingga 12 tengah hari, tempoh masa menjawab hanyalah 1 jam. Peringatan kepada semua calon, anda dikehendaki berada dalam keadaan yang benar-benar bersedia. Pergilah ke toilet terlebih dahulu sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan. Berikut adalah format kertas perakaunan 948. Bagi semua calon, anda semua perlu ketahui bahawa kertas perakaunan ini mengandungi 4 kertas. Kertas pertama ataupun 948/1, kertas kedua 948/2, ketiga 948/3 dan yang terakhir 948/4. Berikut adalah format kertas perakaunan 948/3. Mohon semua calon berikan tumpuan. Kertas soalan ini berbentuk ujian bertulis. Calon hanya dikehendaki menjawab 2 soalan daripada 3 soalan yang diberi berdasarkan 5 tajuk, iaitu tajuk ke-14 hinggalah tajuk 18. Kertas ketiga ini wajarannya adalah sebanyak 16.7% bersamaan 40%. Apakah tajuk-tajuk dalam sukatan? Bagi tajuk 14, pelajar akan mempelajari tajuk belanjawan, tajuk 15, perkongsian, tajuk 16, syarikat berhad, tajuk ke-17, analisis dan tafsiran penyata keuangan dan tajuk yang kelima ialah tajuk 18, penyata aliran tunai.
Berikut adalah analisis soalan peperiksaan STPM bagi subjek perakaunan. Sila lihat taburan soalan dari tahun 2013 hinggalah tahun 2020. 2021 masih menjadi pertanyaan. Ya, masih penuh tanda tanya cikgu di situ. Betul. Baik cikgu, kita dah tahu daripada segi taburan soalannya. Bagaimana pula bagi format kertas peperiksaan bagi kertas perakaunan 948/3 ni cikgu? Tapi kita berhenti berehat seketika. Cikgu jawab selepas ini. Betul. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, calon STPM semua, kembali kita dalam Sukses STPM 2021 di mana hari ini kita akan fokuskan mata pelajaran perakaunan untuk kertas 3. Dan bersama dengan kita hari ini seorang guru yang sangat berpengalaman iaitu Cikgu Nurul dari SMK Tinggi Kelang Selangor. Baik cikgu, sebentar tadi cikgu dah terangkan tentang taburan soalan dan bagaimana pula bagi format soalan untuk kertas peperiksaan perakaunan ni. Silakan cikgu. Baik Mira, kita pergi kepada format kertas soalan STPM/3. Okey. Kertas soalan ini mengandungi 3 soalan, tetapi calon diwajibkan hanya jawab 2 soalan di mana satu soalan bersamaan 20 markah ataupun keseluruhan dia sebanyak 40 markah. Okey, pelajar ataupun calon perlu selesaikan 2 soalan ini dalam tempoh masa 1 jam. Okey. Soalan ini mengandungi gabungan di antara soalan kualitatif dan juga soalan kuantitatif. Okey, kita teruskan terlebih dahulu kepada format soalan kualitatif ataupun soalan teori. Untuk pengetahuan calon diingatkan sama sekali jangan abaikan. Keyword dekat sini, tolong jangan abaikan. Kenapa? Pelajar ataupun calon perlu kuasai 2 sahaja, iaitu dari segi pemberian markah dan juga jenis pertanyaan. Okey, untuk pengetahuan semua calon, markah bagi soalan teori di antara 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 6 dan pernah 7 markah. Apa pula jenis pertanyaan dia? Bagi soalan teori, pertanyaannya sangat simple, iaitu berikan ulasan, nyatakan, perihalkan, berikan cadangan, jelaskan dan yang terakhir, apakah maksud? Hari ini bersama saya Cikgu Nurul, saya ingin bantu semua calon untuk menjawab soalan teori ini dengan menggunakan tips kata kunci plus penyataan. Ingat, bila nak jawab soalan teori, mesti ingat kata kunci plus penyataan. Kita teruskan kepada contoh soalan tahun-tahun lalu. Okey, saya ambil soalan yang terkini. Tahun 2020, soalan nombor 1A. Soalan 1A berbunyi, perihalkan 3 kepentingan belanjawan di mana markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Bila soalan minta 3, kebiasaannya contoh jawapan calon hanya beri kata kunci. Okey, kita kata sebagai alat perancangan, sebagai alat kawalan, sebagai pembuatan keputusan. Saya tak cakap soalan ini salah, tetapi saya ingin tarik perhatian semua calon. Ingat, soalan teori mesti kata kunci plus penyataan. Adalah lebih baik kata kunci ini disambungkan sedikit dengan penyataan. Sebagai contoh, alat perancangan sebagai panduan arah tuju syarikat pada masa hadapan. Yang kedua, alat kawalan. Satu proses membandingkan keputusan sebenar dengan belanjawan untuk membuat tindakan pembetulan. Dan yang ketiga, pembuatan keputusan membantu pihak pengurusan berdasarkan belanjawan yang disediakan. Maka jawapan ini akan lengkap. Kata kunci plus penyataan. Saya teruskan lagi contoh yang kedua. Saya ambil soalan STPM, soalan nombor 2A.
Soalan berbunyi, jelaskan 3 perbezaan antara kandungan penyata keuangan perkongsian dengan penyata keuangan syarikat. Lihat peruntukan markah sebanyak 3. Apakah jawapan yang selalu calon berikan? Contoh jawapan calon, perkongsian syarikat. Ada akaun semasa, tiada akaun semasa. Ada akaun modal, ada modal diterbitkan. Tiada cukai, ada cukai. Okey. Bila kita lihat kepada contoh jawapan calon, calon biasanya menggunakan istilah ada dan tiada. Peringatan sekali lagi kepada semua calon, bila soalan minta perbezaan, tolong elakkan penggunaan di awal ayat ataupun di awal jawapan dengan perkataan ada dan tiada. Elakkan Ya, kena elakkan. Okey, sebaliknya, saya tak cakap jawapan ni salah. Cuma saya kata elakkan. Okey, apakah contoh jawapan? Okey, cadangan jawapan yang terbaik, ingat teori, kata kunci plus penyataan. Kata kunci di sini adalah modal. Jadi untuk modal, penyataannya ialah modal datang daripada setiap rakan kongsi. Manakala syarikat, modal datangnya daripada modal saham. Okay. Yang kedua, kata kuncinya adalah cukai. Tiada cukai dalam penyata kerana cukai individu. Cukai direkod dalam penyata kerana syarikat dikenakan cukai korporat. Kata kunci yang ketiga adalah untung. Untung diagihkan dalam penyata pengasingan bagi perkongsian, manakala syarikat untung diagihkan dalam bentuk dividen dalam penyata kedudukan keuangan. Saya ingin memberi pujian kerana contoh jawapan ini, contoh jawapan pelajar adalah memenuhi. Okey, memenuhi cara, iaitu bila perbezaan sila buat dalam kotak. Lebih senang. Okey, saya teruskan kepada contoh soalan yang ketiga. STPM 2017, soalan nombor 2A. Berikan 2 kepentingan analisis penyata keuangan bagi pihak pengurusan. Lihat, 2 markah diperuntukkan. 2 kepentingan, 2 markah. Kata kunci plus penyataan. Contoh jawapan pelajar. Membuat keputusan, alat kawalan, penilaian prestasi. Sepatutnya membuat keputusan, membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai pelaburan. Alat kawalan membantu pengurusan merancang operasi syarikat. Jika anda mengikut ataupun ikut tips yang saya berikan, kata kunci plus penyataan, pelajar tak perlu lagi beri jawapan yang ketiga. Okey, bila bahagi dia minta 2, awak bagi kata kunci, bagi penyataan, awak sendiri dah confident. Tak perlu lagi jawapan yang ketiga. Okey. Okey, untuk tajuk 17. Analisis dan tafsiran penyata keuangan. Soalan STPM 2020, soalan nombor 1D. Soalannya berbunyi, hitungkan nisbah yang berikut pada tahun 2019 dengan tahun 2018 bagi syarikat Daitu Berhad. Berikan ulasan bagi setiap nisbah dengan membandingkan antara nisbah tahun 2019 dengan nisbah tahun 2018. Okey, ini adalah soalannya. Kita lihat cadangan jawapan. Soalan nombor 1, minta anda beri ulasan, membuat bandingan. Jawapan calon dinasihatkan dalam bentuk jadual.
Pertama, nyatakan kehendak soalan berserta formula yang tepat. Kemudian, bandingkan. Jika lihat kepada jawapan, kita dapati nisbah ini semakin meningkat. Kenyataan. Apakah kenyataan bagi nisbah cepat berdasarkan jawapan? Keupayaan membayar liability semasa dengan segera semakin baik. Saya beri contoh jawapan yang kedua, iaitu pulangan atas nisbah. Sekali lagi, sila pastikan formula ditulis dengan lengkap. Kedua, bandingkan jawapan anda. Kita nampak dekat sini jawapannya semakin menurun. Apakah kenyataan bagi nisbah pulangan atas aset? Kecekapan aset menjana keuntungan semakin merosot. Bagi soalan kualitatif, saya ingin memberi peringatan sekali lagi kepada semua calon. Yang pertama, jawapan mestilah satu ayat lengkap. Kata kunci plus penyataan. Jangan guna singkatan perkataan. Dan yang terakhir, tulis nisbah beserta formula dengan lengkap. Itu dia peringatan ya cikgu Ya, peringatan. Peringatan kepada semua calon STPM. Macam cikgu tekankan banyak kali tadi, kata kunci plus ataupun tambah penyataan. Betul. Baik cikgu, ini tentang soalan kualitatif. Betul. Tak lengkap kalau kualitatif tanpa kuantitatif. Betul. Cikgu Ya. Bagaimana pula bagi soalan kuantitatif cikgu? Okey, bagi soalan kualitatif kita akan Berhenti berehat dulu cikgu kan? Ya, kita akan berhenti berehat Tak ada selepas. masalah. Kalau macam tu, murid-murid di rumah kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses STPM 2021 di mana hari ini kita akan fokuskan bagi mata pelajaran perakaunan kertas 3 bersama dengan kita Cikgu Nurul Nadian. Baik Cikgu, seterusnya dalam segmen ini Cikgu nak tekankan bagi soalan kuantitatif pula Cikgu ya? Betul. Silakan Cikgu. Okey Mira, kalau tadi saya terangkan soalan kualitatif, kali ini adalah soalan kuantitatif. Untuk pengetahuan Mira, soalan kuantitatif ini adalah soalan favourite pelajar. Kenapa? Calon biasanya abaikan kualitatif sebab dia nak bagi tumpuan kononnya untuk soalan kualitatif. Tapi saya ingin nasihatkan kepada semua calon, kenapa soalan kualitatif itu diberi? Soalan kualitatif itu diberi supaya menarik mood pelajar sebelum kita pergi jawab soalan yang lebih serius. Okey, soalan kualitatif ini adalah soalan pengiraan. Sila pastikan kalkulator anda berfungsi sebaiknya. Okey, kita lihat ya. Okey, saya pergi kepada tajuk 5.14 dahulu iaitu belanjawan. Untuk jawab soalan pengiraan ini, pelajar sebenarnya perlu faham apakah kehendak soalan. Okey, kita pergi kepada tajuk belanjawan. Calon seharusnya dapat menyediakan laporan prestasi, kemudian dengan menunjukkan perbezaan antara angka sebenar dengan angka yang dibelanjawankan dalam belanjawan statik dan juga fleksibel. Yang kedua, calon seharusnya dapat menyediakan rumusan dalam bentuk laporan belanjawan, laporan prestasi belanjawan dan cadangan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang, mengawal, menilai prestasi dan membuat keputusan. Kepada semua calon, apa yang perlu anda semua buat? Yang pertama, calon perlu kenal pasti unit sebenar. Okey. Kedua, calon perlu lihat soalan itu ada tak hasil ataupun pendapatan. Yang ketiga, lihat kepada kos yang diberi. Okey, lihat kepada kos ini bermakna calon kena faham sama ada
soalan itu ataupun kos yang diberikan itu asing ataupun gabung. Kenapa ya? Sebab ada 3 yang sangat penting, iaitu untuk mengira ataupun jumlah kos, untuk mencari margin sumbangan dan juga untuk mencari untung atau rugi operasi. Saya terus kepada soalan. Tanpa soalan pelajar tak dapat bayangan kan? Jadi kita tengok soalan STPM 2019, soalan nombor 1, 2 Roman. Soalan kata apa? Sediakan laporan prestasi belanjawan fleksibel bagi jualan sebenar syarikat itu. Berikan rumusan anda. Kalau soalan kualitatif tadi, kalau Mira masih ingat, markahnya di antara 1 hingga 7, betul? Betul, Cikgu. Tapi untuk soalan kuantitatif ini, lihat markahnya sangat besar. Betul. 13. So, satu soalan 20 markah, kalau sini 13, lebih daripada 50%, betul? Betul. Okey, kita lihat apakah cadangan jawapan. Untuk jawab soalan belanjawan, pertama, pastikan unit. Bila kita nak bandingkan ini, unit mesti sama. Unit apa? Pertama, unit belanjawan dan juga unit sebenar mesti sama. Okey. 42 unit. Kemudian, oleh kerana soalan ini mengasingkan antara kos tetap dan kos berubah, pelajar ataupun calon perlu tunjukkan berapakah jumlah kos berubah dan diikuti dengan margin sumbangan. Okey, mesti tulis margin sumbangan. Kemudian untuk kos tetap, hitung kos tetap, dan yang terakhir, calon perlu tentukan sama ada laporan prestasi ini menghasilkan untung atau rugi operasi. Selain daripada pengiraan, kalau kita berbalik kepada soalan minta calon membuat rumusan, betul? Rumusannya adalah ini, iaitu perbandingan. Perbandingan antara belanjawan dan sebenar mesti dibuktikan dengan pengiraan. Kemudian kena maklumkan apakah keputusannya, sama ada memuaskan ataupun tidak memuaskan. Peringatan penting kepada calon bila nak jawab soalan prestasi, laporan prestasi belanjawan, kedudukan belanjawan mesti di hadapan, diikuti dengan sebenar. Okey, Baik, kita Cikgu. teruskan. Sebab kalau tertukar tu, Cikgu, akan memberi kesan pada rumusan. Betul kan, Cikgu? Betul. Nanti yang mana negatif, result tu jadi positif. Ya, begitu sebaliknya. Bagus Mira. Okey, silakan, Cikgu. Kita teruskan kepada tajuk 15 perkongsian. Okey, untuk tajuk perkongsian ini, calon seharusnya dapat menyediakan akaun modal dan akaun semasa. Okey, akaun modal dan akaun semasa bergantung kepada sama ada menggunakan kaedah modal tetap ataupun modal berubah. Jangan hafal, perkongsian mesti ada akaun semasa. Tak Jadi calon perlu faham bahawa kaedah yang digunakan sama ada modal tetap ataupun modal berubah. Okey, yang kedua, calon perlu memerihalkan perubahan dalam perkongsian. Kenapa berlakunya perubahan? Sama ada kemasukan perkongsi baru ataupun persaraan. Okey, yang ketiga, calon seharusnya dapat merekod penilaian semula ketika kemasukan perkongsi baru dalam jurnal dan juga ledger. Jurnal dan juga ledger. Okey. Saya beri contoh STPM 2018, soalan nombor 2C. Okey, soalan dia ada 2, 1 Roman dan 2 Roman. Okey. Yang pertama, sediakan penyata pengasingan untung rugi perniagaan perkongsian Aiman dan Tan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 di mana markah yang diperuntukkan 9. Yang kedua, sediakan akaun semasa rakan kongsi pada 31 Disember 2017 6 markah. Kalau kita tambah, Mira, agak-agak berapa ya, Mira? 15, Cikgu. Alhamdulillah. Okey, 15 markah daripada markah keseluruhan 20. Cadangan jawapan yang pertama ialah calon sila pastikan
tajuk ataupun kehendak soalan mesti lengkap. Mesti ada nama perniagaan, mesti ada kehendak soalan. Kehendak soalan sediakan penyata pengasingan untung rugi. Yang kedua, setiap jalan kerja perlu ditunjukkan. Okey? Yang ketiga, sekiranya jawapan akhir positif, even negatif sekalipun, pelajar tuliskan semula tajuk, iaitu pengasingan untung rugi. Okey, so kita akan dapat balance lah dekat sini. Okey, ini untuk soalan 1 Roman. Bagaimana jawapan untuk 2 Roman? Di mana calon dikendaki menyediakan akaun semasa. So kita nampak dekat sini kita akan finalkan dia dengan akaun pengasingan untung rugi. Mana datang ni? Jawapan ni. Datangnya daripada ambil dari penyata pengasingan untung rugi yang kita buat sebelum tadi. Okey, nampak senang je kan Mira? Carry forward sahaja. Okey, kita tengok tajuk 17. Tajuk 17 ini antara tajuk favourite calon. Okey, kenapa? Dalam tajuk 17, tajuknya ialah analisis dan tafsiran penyata kewangan. STPM 2020 soalan nombor 1D. Okey, soalan kata apa? Hitung. Hitung nisbah yang berikut pada tahun 2019 dan tahun 2018. Berikan ulasan setiap nisbah dengan membandingkan antara nisbah tahun 2019 dengan tahun 2018. Okey, kita tengok cadangan jawapan. Pertama, hitung. Hitung bermakna kena tunjuk. Hitung. Okey, jadi 2024 tu datang daripada mana? So, kena tunjukkan. Okey, samalah macam ni. So, dia dah tunjukkan. Okey, datangnya daripada aset purata. Kemudian, dia minta tuliskan jawapan. Untuk soalan nisbah, nisbah itu mesti di belakang. Jangan pula terbalik. 1 nisbah 2.23 tak boleh ya. Nisbah 1 itu mesti kedudukannya di belakang. Okey. Yang ini tadi merupakan soalan kualitatif. Okey, dia punya rumusan. Okey. Untuk soalan kuantitatif ini, peringatan kepada semua calon. Banyak sangat peringatan ni. Ya, cikgu. Banyak sangat peringatan kepada calon ni. Apa peringatan tu agak-agaknya Mira? Yang pertama, jawapan tu mestilah lengkap. Apa maksud lengkap ya untuk kualitatif ni? Maksudnya semua jalan kerja tu mesti ditunjukkan. Pelajar yang cemerlang ni dia akan guna kalkulator je Mira. Tak, dia letak final answer. So kita tak nak. Kita nak pelajar itu tunjukkan jalan kerja. Kalau tak tunjuk jalan kerja macam mana cikgu? Maka kena potong sikit lah. Itu je cikgu. Sebab dia tidak memenuhi kehendak soalan kan. Kehendak soalan kata hitung. Hitung bermakna kena tunjukkan lah. Mana datangnya jawapan anda tu. Okay? Yang kedua, unit. Unit yang digunakan tu mesti tepat. Macam saya sebutkan tadi, unit dia nisbah 1 mesti di belakang. Kalau peratus, mesti peratus lah. Kalau dia letak satu nisbah 1 tu di hadapan, dia dah tak memenuhi lah. So dia dah melanggari kriteria untuk soalan kuantitatif ini. Okey Mira? Baik. Faham cikgu setakat ini. Itu perbezaan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Betul. Kuantitatif ada pengiraan, kena tunjuk setiap satu daripada jalan kerja. Kena ada, macam cikgu kata. Kalau tak ada, faham lah maksudnya. Markah tak dapat sempurna lah markahnya. Sebab sayang kan cikgu, kuantitatif ni markahnya tinggi. Ya, sangat banyak. Tinggi. Sebab biasanya calon dia memang prepare. Dia prepare daripada awal untuk terus jawab soalan kuantitatif ni. Kenapa? Sebab dia boleh guna kalkulator kan. Tapi dia terlupa bahawa kehendak soalan itu sendiri minta kita tunjukkan jalan kerja. Tapi bagaimana pula kalau murid dah tunjuk jalan kerja dah cikgu, mengikut segala orang kata formula yang diberikan. Tetapi sayangnya unit pula tertinggal. Tak ada unit. Macam persen, lupa buat persen dan sebaliknya. Bagaimana pula kalau cikgu daripada segi pemarkahan?
sebab kita dah minta calon buat jalan kerja, jadi kita tak adalah penalize dia dekat ujung tu. Sebab dia dah tunjuk jalan kerja, at least adalah markah di hadapan tu lagi lah. Cuma final answer tu je kita tak bagi markah. Orang kata dia dah sedia nak makan tapi belum makan, at least kita bagi kat situ lah. Macam tu. Jadi kata kuncinya yang cikgu betul-betul tekankan ialah pengiraan. Tekan kalkulator anda dengan betul. Risau tersalah tekan, keluar syntax error. Saya memang nasihatkan kalau calon tu kalau rasa yelah kita tak tahu benda nak jadi kan, letaklah 2 kalkulator. Kita boleh bawa 2 kalkulator untuk pastikan kalkulator itu berfungsi dengan baik. Betul, cikgu. Kita tak tahu kadang-kadang tiba-tiba tekan 1 tambah 1 dia bukan jadi 2, dia jadi 2, dia jadi 11. Account ni dia suka kalau figure tu lebih kan. Jadi sediakan payung sebelum hujan lah cikgu. Sediakan kalkulator lebih, tak apa, jangan kurang. Baik, kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh? Kita kembali selepas ini. Kepada semua calon SPM di rumah, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses STPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Syamira dan juga Cikgu Nurul. Kita akan fokuskan tentang cara menjawab kertas peperiksaan perakaunan kertas 3. Telah banyak Cikgu Nurul terangkan daripada segi format, daripada segi pemakahan dan juga teknik menjawab. Dan kali ini Cikgu di segmen atau ruangan ini Cikgu ingin kongsikan tips khas untuk calon STPM yang sedang menonton di rumah sekarang. Tips Cikgu macam mana nak skor dalam kertas peperiksaan ini. Silakan Cikgu. Okey. Ini antara yang paling penting kepada semua calon yang berada dekat rumah. Okey, saya ingin kongsikan ada 2 tips kepada semua calon. Tips yang pertama ialah tips sebelum peperiksaan. Okey, sebab kita punya peperiksaan telah ditangguhkan daripada waktu yang asal kepada 18 Mei, bermakna masih ada masa dan ruang. Okey, sebelum peperiksaan ini, apakah tips yang calon perlu buat? Okey, untuk memastikan calon betul-betul bersedia. Okey, apa dia tips itu Mira? Yang pertama, lakukan ulang kaji secara berfokus. Maksud fokus, maksudnya ialah di sini bila nak buat soalan, set masa. Mesti selesai dalam masa 30 minit. Kalau dia jawab satu soalan 1 jam, tak guna Mira. Sebab satu calon kena jawab 2 soalan. 2 soalan itu 1 jam. 1 jam itulah untuk baca, 1 jam itulah untuk merancang. Betul. Dan 1 jam itulah untuk menulis ataupun menghasilkan jawapan yang tepat. Okey. Tips yang kedua, hormati ibu bapa. Okey, hormati ibu bapa. Yang ketiga, saya suka yang ketiga ni. Jangan sakiti hati cikgu. Hati cikgu ni dia sensitif. Dia orang kata sebab dia memang lama dengan pelajar. Betul. Kan. Kohort ini paling lama Mira. Paling lama kami pegang. So jangan sesekali sakiti hati guru. Yang keempat, banyakkanlah berdoa. Kita dah berusaha. So jalan yang terakhir kita bertawakal, mohon apa yang kita lakukan selama ini diberkati. Okey. Dan yang kelima, mohon kemaafan. Mohon kemaafan ni tak payahlah nak salam cikgu sebab kita berada di norma baru. Cakap cikgu, minta ampun, minta maaf. Halalkan ilmu yang cikgu bagi. Sebab itu antara tips yang perlu pelajar amalkan. Tengok hati cikgu ni sangat sensitif. Belum apa-apa lagi dia dah mula. Cikgu, dah sebab dah nak lepaskan calon-calon ni. Okey, kita pergi. Tips yang kedua ialah tips semasa peperiksaan. Okey, untuk kertas perakaunan ni adalah hari pertama Mira. Hari pertama, lepas tu 1 jam je. Okey, tempoh pelajar ataupun calon untuk jawab adalah 1 jam. Di mana bila calon masuk sahaja dalam dewan peperiksaan tu, guru pengawas akan cakap, calon tidak dibenarkan keluar daripada bilik peperiksaan 30 minit yang awal dan juga 30 minit yang terakhir. Maksudnya tak boleh keluar lah. Tak boleh keluar lah. Jadi sebelum tu nak pergi toilet ke, nak minum ke, nak cari kalkulator ke apa, mesti sebelum itu. Sebab memang kritikal. Masuk je tak pandang dah. Kiri kanan, memang itulah waktu yang diperuntukkan. Okey? Okay, kita tengok apakah tips masa peperiksaan.
Okey, waktu peperiksaan yang pertama, bila calon dah duduk, pengawas peperiksaan dah edarkan kertas soalan di mana pengawas kata calon boleh buka kertas soalan. Okey. Baca semua soalan dengan teliti. Soalan tadi kita ada 3. Betul. Kena baca 3-3. Okey, baca ketiga-tiga, kemudian baru buat perhitungan. Yang manakah daripada 3 soalan itu yang boleh membantu anda memberi jawapan ataupun markah yang terbaik. Sebab pelajar kita ni, calon kita ni selalunya dia dah aim. Oh, kalau masuk perkongsian dia tak nak masuk. Kalau ini tak nak, kita tak nak macam tu. Kita nak pastikan calon baca keseluruhan soalan. Okey, yang kedua, pilih 2 soalan yang yakin boleh memperolehi markah tertinggi. Kalau kita bercinta, pandangan pertama itu adalah yang terbaik kan? Betul. Jadi jangan tipu diri. Kalau rasa soalan nombor 2 dan nombor 3 itu yang terbaik, teruskan. Jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu. Okey. Yang ketiga, ingat, satu soalan mesti selesaikan dalam masa 30 minit. 30 minit. Sebab tu tadi kita kata sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan, buat latihan secara berfokus. Praktis tempoh masa tu. Okay. Yang keempat, tulisan mestilah kemas. Okey, dan nombor dan angka tu mesti jelas. Jelas maksudnya boleh dibaca, bukan calon yang baca, pemeriksa yang baca. Nanti dia kata, cikgu saya boleh baca, awak yang boleh baca. So tulisan itu mestilah kemas, okey, dan juga jelas. Okey, untuk tips yang kelima, mulakan setiap jawapan pada halaman baru. Boleh cikgu terangkan cikgu, macam mana cara nak menulis soalan pada halaman baru, tulis jawapan tu? Mira. Okey, dia macam ini. Saya bagi contoh ya. Baik. Ini adalah kertas awak, kertas jawapan calon. Katalah Mira pilih soalan nombor 1. Okey, Mira tulis soalan nombor 1, dah tulis sampai sini. Ada lagi ruang kan Mira? Betul. Okey, soalan nombor 2 Mira kata nak soalan nombor berapa? Saya letaklah nombor 3 cikgu. Nombor 3. So tips yang kelima tadi, jawapan pada helaian baru. Janganlah Mira tulis nombor 3 dekat sini Mira. Okey, kita akan guna helaian baru sama ada kertas baru ataupun belakang dia. Okey, kita akan tulis nombor 3. Okey? Lepas tu Mira pun mula tulis jawapan. Kadang calon ni bukan apa, sebab soalan nombor 1 tu dia dah jawab sikit. Cikgu, sayanglah cikgu. Betul. Sayanglah. Tak payah sayang-sayang. Okey, sebab apa? Biasanya kita dah memang peruntukkan tu satu helai tu untuk satu jawapan. Tak payah nak sayang-sayang ya. Sayangkan markah awak tu. Biar kemas dan jelas. Cikgu, kalau lah andai katalah kan saya buat dekat soalan nombor 3 tu dekat halaman yang sama juga dengan nombor 1. Kat sini kan Mira? Macam cikgu sendiri dan juga pemeriksa mungkin kurang gemar melihat cara penulisan jawapan macam tu. Kenapa cikgu? Okey, sebelum saya jawab sebagai pemeriksa ke ataupun calon, cuba Mira bayangkan. Tempoh menjawab 1 jam kan? Betul. So, katalah Mira ada masa untuk buat semakan. Tiba-tiba jawapan nombor 1 ni Mira rasa salah. Kat mana ruangnya? Betul juga ya. Dekat mana ruangannya? Takkanlah Mira nak letak sini nombor 1 sikit, lepas tu kertas yang kedua sikit. Betul tak? Betul. Jadi kita sebenarnya prepare. Jika ada apa-apa yang berlaku, kita masih ada ruang. Itu yang saya selalu tekankan kepada calon lah. Jangan fikirkan pemeriksa ataupun cikgu. Awak kena fikirkan diri awak. Kalau awak semak, alamak salah. Sedangkan sini dah nombor 3 kan? Betul. Dekat belakang dah nombor 1. Macam mana tu? Betul? Jadi itulah nasihat saya. Kalau soalan tu nak tulis jawapan tu mesti pada helaian baru. Jangan nak sambung-sambung ya. Jangan sayang-sayang sangat. Okey, kita tengok tips yang ke-6. Okey, tips yang ke-6, sila tulis nombor soalan. Nombor soalan. Tadi Mira pilih nombor 1, pilih nombor 3. Tulis. Kalau Mira tak tulis nombor 1, tak tulis nombor 3, macam mana?
Kan. Kalau kita nak makan pun kita kena cakap, mak saya nak makan nasi. Cakap, mak nak makan, mak kata makan apa? Betul. Betul tak? Jadi kita biar jelas. Soalan yang kita pilih adalah soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 3. Itu Mira yang pilih. Jangan pula calon dekat rumah pun, cikgu kata soalan nombor 1, nombor 3. Jangan ya, itu Mira yang pilih. Bergantung pada pelajar kan. Betul. Maksudnya cikgu untuk memudahkan kerja pemeriksa untuk menanda. Ya, betul. Okey. Tips yang ketujuh, Baik. soalan teori. Soalan teori tadi kan, jangan abaikan. Itu yang diulang banyak kali lah. Jangan abaikan. Kenapa? Sebenarnya soalan teori itu adalah antara step untuk recall kesediaan pelajar sebelum nak jawab soalan pengiraan lah. Okey, Mira. Okey, soalan teori jangan abaikan. Ya, jangan abaikan. Kenapa? Soalan teori tadi saya dah bagi panduan kan? Apa dia, Mira? Kata kunci? Kata kunci dan penyataan. Bagus. Mira dah boleh jawab ni. Okey. Untuk teori, mesti ada kata kunci, mesti ada penyataan. Okey, kita Boleh cikgu? teruskan. Kita dah di hujung maksudnya cikgu. Ya, dah ada kita ucapan dah tu. hujung. Okey. Untuk semua calon yang berada di rumah, saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan dan selamat Maju jaya. maju jaya. Ada satu benda yang saya ingin tekankan kepada semua calon. Okey, iaitu lulus itu adalah kewajipan. Tak ada pilihan, wajib lulus. Cemerlang itu adalah pilihan. Wow. So, nak mana? Nak cemerlang cikgu. Nak cemerlang, mesti nak love kan? So, tepuk dada, tanya hati, usaha. Masih ada masa lagi. Betul. Okay? Peperiksaan kita tak, orang kata masih ada masa untuk awak perbaiki apa yang sepatutnya. Ya. Okey? Macam ada satu pepatah mengatakan manjada wajada. Siapa Betul. berusaha, dia berjaya. Ya, betul. Pastinya. Selagi ada masa dan ruang, selagi itulah bahasa, orang kata bahasa santai ni pulun. Pulun. Soalan selagi mana kita boleh kan cikgu? Betul. Dan macam mana cikgu Nurul tekankan tadi, kalau boleh masa membuat revision ataupun masa buat ulang kaji tu, jawab sekali dengan masa. Ya. Supaya kita boleh praktis Ya, mengikut masa betul. kan cikgu. Jadi kita boleh anggarkanlah kita punya kefahaman terhadap soalan itu sejauh mana. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurul atas perkongsian ilmu pada hari ini. Cukup jelas dan banyak yang cikgu kongsikan. Diharap ilmu ini memberi manfaat yang besar terutama sekali kepada semua calon STPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan perakaunan kertas 3 ini. Semoga kejayaan milik anda semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.